Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tengah hari ini kita sambung kitab hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, kita sambung pada hadis yang ke-24. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadis yang ke-24 daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu 12 amiran faqala kalimatan lam asma'ha faqala abi innahu qala kulluhum min Quraisy. Ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat berkenaan dengan pemimpin khalifah daripada kabilah Quraisy, akan ada 12 penguasa. 12 penguasa dengan makna 12 pemimpin. 12 pemimpin ini dengan makna pemimpin yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Pemimpin-pemimpin yang mana mereka ni diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak royak siapa. Cuma Nabi royak akan ada 12 pemimpin, 12 penguasa. Kemudian yang meriwayatkan hadis ni royak, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang aku tidak dengar. Jadi hak meriwayatkan hadis ni riwayat aku tak dengar gapo lepas tu Nabi riwayat. Lalu ayahku berkata. Jadi ayah kepada Jabir ni Samurah berkata, Rasulullah tadi bersabda bahawa semua penguasa itu yang tersebut itu berasal daripada Quraisy. Jadi pemimpin-pemimpin yang mana diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak ada 12 tapi Nabi tak royak. Jadi kalau kita kira Quraisy ni adalah yang mana kabilah yang daripada Nabi SAW datuk yang ke-10. Datuk yang ke-10 Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampailah kepada nama dia Fihr. Fihr itu adalah gelaran bagi nama bagi Quraisy. Jadi semua anak keturunan Fihr itu Bani, kita kata Quraisy, orang Quraisy. Orang Quraisy adalah anak cucu Fihr, datuk Nabi SAW yang ke-10. Jadi sebenarnya pemimpin selepas kewafatan Nabi SAW bukan 12, sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita kira yang mana yang Nabi royak 12 ni, hak jelas bagi kita iaitu Sayyidina Abu Bakar, mula sekali menggantikan Nabi SAW. Yang kedua Sayyidina Umar, Khalifah Ar-Rashidin. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Yang keempat Sayyidina Ali. Yang kelima iaitu Al-Hasan, cucu Nabi SAW, sempat selama 6 bulan. Itu juga termasuk dalam pemimpin-pemimpin yang boleh kita iktiraf mereka tu. Kemudian daripada Bani Umayyah iaitu Khalifah Abdul Aziz. Khalifah Abdul Aziz juga daripada Quraisy, 5. Kemudian siapa lagi? 5 ni. Yang kelima tadi Al-Hasan. Yang keenam Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang yang boleh kita kira yang ketujuh iaitu Imam Mahdi sendiri daripada keturunan Nabi SAW. Jadi 5 orang lagi tu wallahu alam. Jadi adalah pemimpin-pemimpin yang Nabi kata akan ada pemimpin ni, pemimpin dengan makna yang diiktiraf, yang diterima oleh Nabi SAW itu sebanyak 12 orang. Kemudian hadis yang ke-25 daripada Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu islamu azizan, sentiasa Islam itu aziz dengan mana mulia. Islam tu berada pada kedudukan yang tinggi, ila 12 khalifah, berada pada kedudukan yang mulia, kedudukan tinggi kepada 12 khalifah ni. Thumma qala kalimatan lam afhamha, kemudian Rasulullah raya perkataan yang aku tak faham, aku tak ingat. Faqultu li abi, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, qala kulluhum min Quraisy. Jadi kemudian ayah dia raya, dia faham daripada agapo yang Nabi raya, iaitu setiap pemimpin, 12 pemimpin itu daripada Quraisy. Hadis ni juga kalau golongan Syiah dia ada imam 12. Tu ahli sunnah tidak terima. Ahli sunnah tidak terima. Itu yang mana Syiah ni dia anggap semua tu pemimpin. Ada 12 Imamiyah. Dipanggil Imamiyah. Juga dia ambil daripada hadis ni. Tapi kita tidak. Kita tidak lagu tu. Kita terima Sayyidina Abu Bakar. Kita terima Sayyidina Uthman. Kita terima Sayyidina Umar. Kita terima. Jadi mereka tidak. Mereka bermula daripada Sayyidina Ali. Kemudian anak dia Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampailah kepada 12 pemimpin mereka semata-mata daripada keturunan Nabi SAW. Kita tidak. Makna kefahaman kita ahli sunnah berdasarkan hadis berbeza dengan kefahaman golongan Syiah. Kemudian seterusnya peristiwa yang berkaitan dengan alam semesta. Munculnya api dari tanah Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta takhruja narun min ardin Hijaz, sehingga akan keluar api daripada tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni dengan mana tanah Mekah Madinah. Tanah Mekah Madinah itu tanah Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, ia akan menerangi leher-leher unta di Busra. Di Busra ni di Syam. Jadi gapo hak Rasulullah ayat ni berlaku. Bila berlaku, iaitu berlaku gunung berapi. Berlaku gunung berapi lebih kurang pada tahun 1256. Kalau kita tengok Melaka jatuh pada tahun 1511. Melaka jatuh. Mana sebelum tu lagi 1256. Kalau kita kira lebih kurang 766 tahun lepas. 766 tahun. Jadi lebih kurang 700 hijrah lebih. Kita dengan Nabi SAW 1443. 1443. Jadi lebih kurang 700 tahun lebih kurang 700 hijrah. 700 hijrah pada tahun 1256. Berlaku gunung berapi yang meletus di Madinah. Di bandar Madinah tu, dan juga mengalir sejauh 23 kilo. 23 kilo nak dekat, nak mengalir, nak dekat, nak sampai kepada Masjid Nabi, iaitu lebih kurang 4 kilo lagi. 4 kilo nak sampai ke Masjid Nabi tu, gunung berapi tu berhenti. Gunung berapi tu berhenti, tapi kedudukan dia masih lagi di Madinah. Sehingga berlaku selama lebih kurang 2 bulan, 56 hari meletus gunung berapi, yang mana disebut oleh Nabi SAW bila keluar api di tanah Hijaz, iaitu di Madinah, sehingga boleh menerangi, nampak jelas untuk di Syam. Dengan mana sampai api tu, cahaya dia tu sampai ke Syam, sehingga menerangi leher unta-unta di Syam, di Busra. Busra ni permulaan nak masuk ke tanah Syam. Nak masuk ke tanah Syam ada tempat nama Busra. Busra ni tempat yang mana Nabi SAW penuh sapa. Penuh sapa situ masa dia ikut pak saudara dia pergi nego ke Syam, pernah sampai di Busra, bertemu dengan pendeta di Busra. Tempat nak mula-mula nak masuk syariah ada tempat nama Busra. Mana nak kata api tu sangat-sangat, gunung berapi tu yang meletup tu sangat-sangat besar, sehingga berlaku selama 52 hari. Jadi perkara ni
telah berlaku. Gapo hak Nabi royak siapa masa berlaku. Hak tu tanda-tanda hak telah berlaku. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang ketiga, hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat kecil yang penuh terjadi dan masih berlangsung. Ni tanda-tanda yang mana tanda tu yang penuh terjadi sepanjang zaman sampailah masih lagi berlaku pada hari ini. Hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan. Hadis yang ke-27 daripada Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Seorang lelaki yang sangat putih pakaian dia. Sawad syadidu sawadi sya'b, yang sangat hitam rambut dia. Rambut dia tu tak ada debu. Dengan makna dengan berminyak rambut dia tu, dengan tak ada debu, hitam rambut dia, putih pakaian dia, tidak ada debu. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak terlihat atas orang lelaki ni kesal perjalanan jauh. Kalau orang mari jauh pada zaman hari itu dalam keadaan berdebu, pakaian berdebu, rambut dia berdebu. Kenapa? Jauh perjalanannya dia nak sampai ke Madinah. Wala ya'rifuhum minna ahad. Tapi tak ada seorang yang kenal siapa dia ni. Pakaian bersih, rambut dia hitam, tapi tak ada seorang sahabat kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia ni duduk mari dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia sandarkan, dekatkan lutut dia tu kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni macam kita duduk tahiyat. Kita duduk tahiyat awal, kita duduk lagu tu. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia duduk lagu tu. Dia mengajar dalam keadaan lagu tu. Jadi sahabat-sahabat ni duduk lagu tu juga. Dan Jibril ni mari dalam rupa manusia, dalam keadaan pakaian dia sangat bersih, sangat putih, rambut dia sangat hitam. Dia duduk seolah duduk tahiyat. Duduk tahiyat sama belaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi. Kemudian dia letak dua tangan dia tu atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahu kepada aku berkenaan dengan Islam. Dia tanya tu seolah-olah dia tak tahu. Hadis ni hadis masyhur yang kita baca. Jadi seolah dia tanya kepada Nabi tu, beritahu kepada aku berkenaan dengan Islam, seolah-olah dia tak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata Islam itu dengan makna rukun-rukun Islam. Dengan makna rukun-rukun Islam, yang pertama sekali kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan juga Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni mengucap, bersaksi, kita mengucap bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zahir. Kita mengucap tu zahir. Yang kedua, wa tuqimas salah, kamu mendirikan solat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Ini jika kita terlibat dengan zakat, maknanya kita tunaikan zakat. Kemudian wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Itu juga salah satu rukun Islam. Kemudian Nabi sebut wa tahujjal baitah, kemudian kamu menunaikan haji, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Jika kamu mampu menunaikan haji, kamu tunaikan haji. Itu rukun-rukun Islam. Qala sadaqta, jadi orang ni royak benar kamu. Pelik. Seolah-olah dia mengakui benar Nabi royak tu, seolah dia tahu dah. Mula-mula dia tanya seolah-olah dia tak tahu. Bila Nabi royak Islam tu lagu ni, rukun Islam Nabi royak tu sosokaro, dia kata benar. Jadi seolah-olah dia tahu dah. Jadi sahabat pun pelik, kenapa orang ni tanya seolah-olah tak tahu. Bila Nabi royak sikit, dia kata benar. Betul kamu gapo kamu royak tu. Qala sadaqta, qala fa'ajibna lah. Kami pun pelik, kenapa dia tanya dan dia membenarkan gapo hak Nabi royak. Qala fa akhbirni 'anil iman.
Kemudian perkara yang kedua dia tanya berkenaan dengan iman. Iman ni benda tak nampak, semata-mata keyakinan kita, pegangan kita, apa hak kita percaya. Qala, jadi Nabi kata antu'mina billah. Yang pertama sekali kamu beriman kepada Allah. Iman inilah kepercayaan kita, keyakinan kita, pegangan kita. Wa malaikatih. Yang kedua beriman kepada malaikat, percaya kepada malaikat. Wa kutubih, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa rusulih, percaya kepada rasul-rasul termasuk Nabi Muhammad SAW. Seterusnya yang kelima wal yaumil akhir, beriman akan ada berlakunya hari akhirat, akan ada berlakunya hari kiamat. Dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari, beriman dengan qada dan qadar, apa yang Allah Taala tentu, khairihi wa syarrih, baik ataupun buruk. Benda tu siap berlaku dah. Siapa masa berlaku, siapa masa berlaku perkara yang Allah Taala tentu, sama ada baik ataupun buruk. Tu keimanan kita pada perkara qada dan qadar. Mana kita tahu apa yang Allah Taala tentu untuk kita, baik kau tak baik, kau comel kau tak comel kau, apa yang Allah Taala tentu siap untuk kita, kita tak tahu. Cuma kita yakin ada perkara tu, ada perkara yang Allah Taala tentu siapa masa berlaku perkara tu, sama ada kita suka, sama ada kita tidak suka. Begitu juga dengan malaikat, benda yang kita tak nampak. Begitu juga dengan Allah Taala, Tuhan kita sendiri, bukan kita jenis kita nampak depan mata, tidak. Semata-mata keyakinan kita, semata-mata kepercayaan kita. Begitu dengan rasul-rasul, rasul-rasul yang diutuskan sampailah kepada Muhammad SAW, kita percaya. Hari akhirat tak berlaku. Setiap hari siang malam, kita daripada Nabi 1400 tahun lebih. Juga sampai hari ini tak berlaku lagi kiamat. Tapi kita yakin satu masa akan berlaku kiamat, satu masa akan berlaku selepas kiamat, kita akan dibangkitkan semula dan semua amalan kita akan ditimbang, akan dihitung, dan akhir sekali sama ada tempat kita di neraka ataupun tempat kita di syurga. Bermula dengan kiamat. Kemudian orang lelaki ni riwayat, Jibril ni riwayat, sadaqta, betul kamu. Gapo hak kamu riwayat tu betul. Kemudian dia tanya perkara yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu kepada aku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah Taala seolah-olah kamu melihat Allah Taala. Tu yakin dia, yakin dia. Jadi ihsan ni berkait dengan hati. Yakin seolah-olah Allah Taala tu, kita menghadap Allah Taala seolah-olah betul. Bukan Allah Taala duduk depan kita, tidak, tapi yakin kita seolah-olah kita melihat apa ni? Hati kita. Yakin kita semaya tu daripada yakin, kita buat amal ibadah kita yakin Allah Taala melihat kita paling kurang. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak melihat Allah Taala, memang kita ni di atas muka dunia nak tengok Allah Taala itulah perkara yang mustahil bagi kita. Tapi tengok dengan apa? Tengok dengan hati kita. Siapa yang beri taufik hidayah kepada kita, boleh kita semaya, boleh kita buat amal ibadah. Siapa yang beri rezeki kepada kita, siapa yang beri kita sihat, siapa yang beri kita senang, siapa yang beri mudarat, siapa yang beri manfaat. Bila kita nampak, itu dengan makna kita nampak Allah Ta'ala dengan hati kita. Tapi kalaulah tak siapa tahap tu, tengok hati kita ni tak siapa tahap tu, maka fa innahu yaraka. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihat Allah Ta'ala, maka yakinlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi ihsan ni bahagian yang ketiga berkenaan dengan hati kita, hubungi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ni bahagian yang keempat. Bahagian keempat dengan gapo hak kita duk cara ni berkenaan dengan akhir zaman. Akhir sekali orang ni tanya berkenaan dengan bila berlaku kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi Nabi kata, tidaklah yang ditanya ni, aku yang ditanya ni tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dengan mana Nabi mu tanya kepada aku dalam keadaan mu sendiri tak tahu, aku sendiri pun tak tahu. Bukanlah aku ni lebih mengetahui daripada kamu. Mu tanya perkara aku pun tak tahu. Lebih kurang je dengan kamu ni. Itu dengan mana perkara kiamat ni hakikatnya hanya Allah Ta'ala tahu bila masa berlaku kiamat. Qala fa akhbirni. Jadi Jibril kata, kalau begitu beritahu kepada aku an amaratiha. Nabi tahu dah, mari tanya ini adalah Jibril. Tapi tujuan Jibril mari tu bukan dia nak dapat ilmu, tidak.
tapi nak suruh Nabi terik kepada para sahabat. Bukan Jibril tak tahu, tapi Jibril tanya tu supaya Nabi royak dan dapat ilmu kepada para sahabat. Kemudian Jibril tanya, fa akhbirni an amaratiha, beritahu kepada aku apa tanda-tanda berlaku kiamat. Qala antaridal amatu rabbataha. Jadi Nabi kata seorang perempuan itu melahirkan, antaridal amatu rabbataha, melahirkan tuai dia sendiri. Itu ya tanda yang pertama. Hak ni bukan semua Nabi royak, sebahagian tanda-tanda kiamat. Jadi apa makna seorang perempuan melahirkan hamba dia sendiri? Iaitu dua, iaitu yang mana seseorang itu bila mana dia ada hamba, seorang lelaki dia ada hamba, kemudian hamba itu melahirkan anak bagi dia. Kerana hamba ni seperti milik, hamba ni seperti milik dia, seperti milik. Dan akhir sekali bila ada anak itu nisbah kepada ayah, nisbah kepada ayah. Bila nisbah kepada ayah, anak tu merdeka, ibu dia tu masih lagi seorang hamba. Jadi seolah-olah anak dia merdeka, ibu dia tu masih lagi hamba, seolah tuan bagi anak dia tu, tuan bagi mak dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu seorang perempuan melahirkan hamba, iaitu seorang perempuan yang mana seolah-olah menjadi hamba kepada anak dia, menjadi hamba dengan mana buat kerja kepada anak dia, seolah lagu tu. Kerana hamba-hamba ni orang yang berkhidmat, orang yang buat kerja kepada tuan dia. Jadi sini seolah-olah nak royak bahawa seorang perempuan melahirkan tuan dia sendiri, iaitu seorang perempuan menjadi hamba. Hamba bukan hamba betul, buat kerja kepada anak dia. Tu berkenaan tanda yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufata al-urata al-alata, kamu akan melihat hufah, orang-orang yang tidak tak pakai selipar. Orang tak pakai selipar dengan mana? Orang yang sangat-sangat miskin. Sehingga selipar pun tak ada. Kita kalau tengok orang miskin pada hari ni, pakai lagi selipar. Pergi mana-mana pakai lagi selipar. Tak ada kata miskin sangat, selipar pun tak mampu nak beli. Tak ada. Tapi Nabi royak sinilah hadis ni, kamu melihat orang yang tak pakai selipar. Urata, orang yang tak ada pakaian. Tak ada pakaian dengan makna baju alik atas. Baju alik atas pun tak mampu nak beli, pada boleh pakai seluar aja. Al-alata, yang menanggung keluarga, yang menanggung keluarga dengan mana yang miskin. Ri'a asyai, yang mana kerja mereka ni pera kambing. Orang-orang Arab pada masa tu kerja pera kambing, pakai semata-mata pakai seluar aja. Baju tak pakai, selipar tak ada keluarga. Kemudian yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membina apa ni? Bina bangun ni. Jadi hak ni berlaku semasa zaman kita. Hak ni berlaku pada zaman kita, iaitu ketika mana negara Arab berubah daripada negara padang pasir. Negara padang pasir, rakyat yang kita kata tak ada hasil, sumber tak ada, makan ni payah, pokok-pokok payah, sumber makan, sumber air payah. Bila bertemu dengan minyak, minyak ni tak sampai 100 tahun, tak sampai 100 tahun. Bila bertemu dengan minyak, menjadi negara yang kaya, berubah daripada mereka yang asalnya mengembala kambing, duduk berpindah randah daripada satu tempat kepada satu tempat di padang pasir. Akhir sekali berubah padang pasir menjadi bina bangunan-bangunan yang tinggi. Salah ke? Tidak salah. Tidak salah selagi gapo yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Semaya dia jaga, ilmu agama dia jaga. Tapi yang salah, dunia itu melalaikan kita daripada ingat pada Allah Ta'ala, melalaikan daripada tanggungjawab kita, melalaikan daripada semaya kita, melalaikan daripada apa yang Allah Ta'ala suruh, menyebabkan kita buat perkara yang haram. Barulah dunia itu melalaikan. Tapi nak royak, perkara yang Nabi royak ni berlaku mana? Berlaku di negara-negara Arab, di Dubai, di UAE berlaku perkara ni. Tapi nak kata salah ke, berdosa ke? Nak tengok, nak kata berdosa tu bukan kerana bina bangunan tinggi, bina masjid-masjid tinggi, bina, bukan salah dari segi itu, tidak. Salah hak mendatang sehingga melupakan kita kepada agama, melupakan kita kepada semaya, melupakan kita kepada akhirat. Hak tu baru salah, hak tu baru salah. Tapi hak ni berlaku.
Kemudian qala thumma talaqa. Kemudian orang ni pergi. Fadabittu maliyah. Maka aku pun duk termenung. Ni saya nak Umar ya. Aku duk termenung. Siapa hok mari ni? Dalam keadaan sahabat tak kenal. Siapa dia ni? Mari dalam keadaan pakaian putih, mari dalam keadaan rambut yang sangat-sangat hitam, tak ada kesai-kesai dia ni orang jauh, tapi para sahabat tak kenal. Kemudian Rasulullah pun tanya. Thumma qala li ya Umar, wahai Sayyidina Umar, adakah kamu mengetahui siapa hok tanya tu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Sayyidina Umar kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril, itulah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kamu, yang mengajar kepada kamu berkenaan dengan agama kamu. Jadi tanda yang kedua yang diriwayat oleh Nabi ni, kita dengan Nabi 1400 tahun lebih. Jadi tanda yang kedua ni baru berlaku, lebih kurang 100 tahun baru berlaku tanda ni. Orang yang mana asal dia orang yang hidup di padang pasir, berpindah randah, hidup dalam kedai perah kambing, akhir sekali bila bertemu sumber minyak menjadi kaya raya, berubah menjadi negara yang berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi hak ni berlaku. Bukan nak kata dosa, tidak. Dosa tengok kepada sebab ia bawa kepada dosa. Kemudian seterusnya hadis yang ke-28, tanda-tanda kiamat kecil yang disebut Nabi SAW secara umum. Daripada hadis yang ke-28 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta taqtatila fi'atani, sehingga berperang dua golongan azimatani, dua golongan yang sangat-sangat besar, yakunu bainahuma maqtalatun azimah, yang mana dua golongan ini peperangan yang sangat besar itu da'watuhuma wahidah, tujuannya hanyalah satu. Ini berlaku pada zaman sahabat. Zaman sahabat selepas wafat Sayyidina Ali digantikan, zaman Sayyidina Ali itu berlaku dah, iaitu peperangan yang besar di antara umat Islam, di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Untuk apa? Untuk merebut kekuasaan tu. Jadi tujuan dia sama. Tujuan dia sama, iaitu Sayyidina Ali nak mempertahankan khalifah dia. Sayyidina Muawiyah merasakan bahawa Sayyidina Ali tak layak sebagai pemimpin. Jadi sama-sama tujuan dia nak ambil kekuasaan tu. Jadi hak ni dia kata tujuannya sama, tapi Nabi tak royak gapo tujuan dia. Nak menegakkan kebenaran. Sayyidina Ali nak menegakkan kebenaran, Sayyidina Muawiyah juga nak menegakkan kebenaran. Dua-dua ni sahabat belaka radhiyallahu anhum. Jadi berlaku pertembungan di antara dua golongan yang sangat besar. Jadi kekuasaan pada masa tu, kekuatan pada masa tu Sayyidina Ali 90%. Kekuatan umat Islam berada pada Sayyidina Ali 90%. Kekuatan pada Sayyidina Muawiyah 40%. Sayyidina Ali pusat dia di Iraq. Pusat pemerintahan di Iraq. Sayyidina Muawiyah dia gubernur semasa zaman Sayyidina Uthman, dia menjadi gubernur. Gubernur ni seolah-olah wakil kepada khalifah di Syam. Lama dia memerintah di Syam. Jadi pengikut-pengikut dia di Syam, di Syria. Sayyidina Ali pengikut-pengikut dia di Iraq masa tu. Kemudian wa hatta kemudian tu habis kisah tu, wa hatta yub'atsa dajjalun. Kemudian dibangkitkan dajjal-dajjal kadzabun, pendusta-pendusta, qaribun min 30, lebih kurang 30, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni akan ada sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat, mereka yang mengaku sebagai nabi. Zaman Nabi hidup ada dua orang, iaitu Musailamah Al-Kadzab dan juga Al-Ansi. Musailamah di Najd, di Najd di Riyadh sekarang ni. Yang kedua Al-Ansi di Yaman. Jadi zaman Rasulullah ada dah dua orang yang mengaku sebagai nabi. Begitu kita pada hari ni, zaman hak kita hidup ni ada dah hak mengaku sebagai nabi. Sampailah kepada sebelum kiamat, akhir sekali akan keluar Dajjal sendiri, dia mengaku dia sebagai nabi. Kemudian selepas dia ada pengikut, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi akan keluar Dajjal-Dajjal kecil ni, sehinggalah Dajjal hak besar sekali, iaitu Dajjal hak sebenar yang akan keluar, yang juga mengaku sebagai nabi. Hak ni yang Nabi royak dah. Nabi royak dah berlaku pada akhir zaman ni. Kemudian wa hatta yuqbadal ilmu.
Sehingga diterik ilmu. Ilmu dengan makna jahil itu sangat-sangat jahil. Sehingga asah-asah katalah fardu ain sekalipun hilang. Jadi orang ni berlaku pada akhir zaman, diterik ilmu tu. Ilmu semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Sehingga orang tak tahu berkenaan dengan perkara tu. Perkara ni lagu mana, perkara ni lagu mana, perkara ni, sehingga orang tak tahu berkenaan dengan ilmu agama. Dan juga maksud dia diterik ilmu tu dengan makna keberkatan pada ilmu. Ilmu banyak. Zaman ni kita dengan kitab-kitab agama, dengan mudah kita nak cari satu-satu perkara di internet, dengan YouTube, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan gapo, ilmu sangat-sangat meluah. Bukan tak ada ilmu, tapi hadis ni raya akhir zaman akan dicabut ilmu. Apa makna dicabut ilmu? Ilmu tu meluah, kitab-kitab banyak, dengan tulisan-tulisan banyak, dengan gapo hak di internet tu sangat-sangat banyak. Tapi makna diterik ilmu ni iaitu diterik orang yang benar-benar faham berkenaan dengan ilmu. Kerana dalam satu hadis riwayat, tidaklah dicabut ilmu kecuali dicabut orang-orang ulama-ulama yang faham berkenaan dengan agama. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Hak nak ganti semakin tak ada. Mana hak gi tu, orang hak benar-benar faham berkenaan dengan ilmu agama, bila mati seorang ulama, nak ganti dia tu sangat-sangat payah. Jadi makin lama, walaupun kitab-kitab agama banyak, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan gapo, dengan WhatsApp, tapi orang yang benar-benar faham agama makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. So lagi makna dicabut ilmu iaitu walaupun ilmu banyak, tapi amalan kepada ilmu, berkat daripada ilmu tu tak ada. Ilmu banyak, kita tahu kara ni, tahu kara ni, tapi nak amal tu tak ada. Nak amal tu kurang. Orang zaman dulu ilmu tak banyak mana, para sahabat apa semua, setakat hak mereka faham daripada Nabi, tak bukan nak kata banyak sangat tu, tidak, tapi mereka lebih kepada beramal. Zaman kita lebih kepada berdebat, lebih kepada suka berdebat, suka berbahas. Ilmu tu banyak, lagu ni, tapi berkat daripada ilmu tu kurang, berkat nak amal tu kurang. Itu makna akhir zaman ditarik, dicabut ilmu. Iaitu yang pertama, hatta ilmu-ilmu yang asah pun jadi orang jadi tak tahu kalau lagu ni hukum dia lagu mana, kalau lagu ni hukum tu kau yang pertama. Yang kedua, dimatikan para ulama sehingga hak nak ganti tu kurang. Yang ketiga, walaupun ilmu tu banyak, rata-rata ilmu dari segi kitab, dari segi internet gapo, tapi berkat kepada ilmu tu tak ada. Berkat kepada ilmu tu tak ada. Itu akhir zaman. Kemudian wa takthura az-zalazil, banyak berlaku gempa bumi. Di akhir zaman akan banyak berlaku gempa bumi. Ni kita dengar situ berlaku, sini berlaku, mana ada. Zaman-zaman ketika tu ada berlaku gempa bumi. Semakin akhir zaman semakin banyak berlaku gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, begitu juga di akhir zaman akan masa itu semakin dekat. Lagu mana maksud masa semakin dekat? Yang pertama, masa tu serupa je, 24 jam. Kita 24 jam, orang ni 24 jam, orang ni 24 jam. Kalau siang tara tu, malam tara tu, setiap orang serupa je masa dia. Tapi Nabi royak masa semakin dekat. Kalau kita tengok serupa je, 100 tahun dulu, kalau siang tara ni, dulu pun kita juga siang tara ni. Katalah 100 tahun akan datang, siang tara ni hak hari ni, hak akan datang pun siang pun tara tu lah, malam pun tara tu. Beza sikit ya, 24 jam tu beza sikit. Kalau musim panas panjang sikit, musim sejuk malam panjang sikit, makna beza sikit ya. Tapi apa makna akhir zaman ni masa semakin dekat, iaitu kita merasakan masa semakin sekejap. Setahun tu rasa seperti sebulan, sebulan itu rasa seperti seminggu, seminggu itu rasa seperti sehari, sehari itu Nabi royak seperti kita duk bakar kayu. Bakar kayu, sekejap kita bakar habis, seolah tara tu. Seolah pagi tu sedar-sedar Allah masuk zuhur dah, zuhur sedar-sedar masuk asar dah, asar sedar-sedar masuk maghrib, maghrib lagu tu. Tak ada kita nak amal ibadah, tak ada nak buat kerja tu, tak ada nak kerja ni. Masa tu semakin seolah rasa semakin pendek. Semetar je, sebulan semetar, seminggu semetar, setahun semetar. Tengok usia kita 60 tahun dah, rasa amal tak ada mana lagi amal aku ni. Tengok 50 tahun dah, Allah rasa semetar. Dulu rasa kecil lagi, dulu rasa duk main dalam kampung,
Dulu rasa duduk sekolah rendah, duduk sekolah menengah. Tengok masa tu rasa semeta aja. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun rasa hidup tu rasa semeta aja. Jadi itu makna wa yataqarabuz zaman. Masa tu rasa dekat. So lagi dengan makna dekat masa dengan mana keberkatan masa tu. Tak serupa dengan ulama-ulama pada zaman hari tu. Kalau Imam Syafi'i sendiri sehari tu kalau hari biasa khatam Al-Quran sekali sehari. Masuk mula bulan Ramadan alik siya sekali, alik malam sekali, 2 kali sehari khatam. Bukan kata tak buat kerja lain, bukan tak mengajar, bukan tak karya kitab, bukan tidak. Tapi masa keberkatan masa Allah Ta'ala beri seolah lebih daripada 24 jam. Tu nak kata keberkatan. Kita walaupun kalau masa kita sekejap, tapi berkat. Boleh semaya, boleh zikir, boleh amal ibadah, boleh pergi kerja, boleh bangun tahajud, boleh tu, boleh ni. Itu makna ada keberkatan dalam masa kita. Tapi bila Allah Ta'ala terit keberkatan, kita duk kerja juga, sungguh kita duk kerja, tak ada berkat. Bila tak ada berkat, tak ada kejayaan dalam usaha gapo hak kita buat. Tapi bila ada berkat, kita buat sikit pun Allah Ta'ala beri berkat, Allah Ta'ala beri berjaya. Boleh kita buat beramal ibadah, hati kita tenang, boleh kita tolong orang, boleh banyak perkara hak boleh kita buat dalam masa yang sikit. Itu dengan mana ada keberkatan. Tapi di akhir zaman Allah Ta'ala tarik keberkatan masa tu sehingga amal ibadah tak sempat kita nak buat, masa berlalu. Tak sempat kita nak buat, masa berlalu. Itu makna wa yataqarabuz zaman. Masa tu menjadi dekat di akhir zaman. Kemudian wa tadhharul fitan. Dan zahir fitnah. Banyak sangat musibah yang berlaku, fitnah yang berlaku, ujian yang berlaku pada umat akhir zaman ni. Wa yakthurul harju wa huwal qatlu, dan akan banyak berlaku pembunuhan dengan mana peperangan, saling membunuh, berlaku peperangan demi peperangan, banyak berlaku sementara nak berlaku kiamat. Wa hatta yakthuru fikum, sehingga banyak pada kamu almal, iaitu harta. Banyak bila ni fayafidha, sehingga melimpah harta, hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatah, sehingga orang hok nak wis sedekah ni duduk rusing, duduk mikir siapa nak terima sedekah dia ni, siapa nak terima zakat dia, kerana terlampau banyak harta. Kita zaman ni mungkin tak berlaku. Hak ni zaman akhir zaman betul. Bila berlaku peperangan di antara Imam Mahdi, Nabi Isa apa semua ni, ramai orang-orang yang meninggal. Bila ramai orang meninggal, harta daripada rampasan pergi itu sangat-sangat banyak. Tapi nak bagi tu tak ada orang dah. Dan orang pada masa tu tak mikir dah, kerana orang itu mati, orang ni mati, orang. Jadi mikir ke dunia tu tak ada mana, semata-mata mikir ke akhirat. Jadi bila boleh harta banyak ni, nak bagi tak ada orang nak bagi. Nak bagi tak tahu siapa nak terima, kerana orang pun tak mesti terima dah pada masa tu. Tak mikir dah ke akhirat bila berlaku banyak kematian dan juga harta rampasan yang sangat-sangat banyak. Wa hatta ya'ridahu, ni tak berlaku lagi pada zaman kita. Wa hatta ya'ridahu alaihi, sehingga fa yaqul ladzi ya'ridu alaihi. Jadi bila seorang tu nak wi harta zakat, nak wi sedekah kepada seorang tu, sehingga orang hak nak terima tu, hak nak wi tu berkata, alladhi ya'riduhu alaihi la arabali, aku tak ada keinginan dah nak terima harta. Amanah siapa tahap tu? Kita kalau orang wi 1,000, 10,000 kita terima lagi. Zaman ni. Tapi zaman tu bila harta yang sangat-sangat melimpah, orang hak tak ramai mana, orang dan pada masa orang tak mikir dah kepada harta, orang mikir kepada akhirat. Sebab berlaku peperangan orang dekat mati berlaku ni, sehingga orang hak ni nak wi tu kata, aku tidak berhajat lagi kepada harta. Wa hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Ni juga hadis sebelum ni, sehingga manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan. Ni hadis sebelum ni, iaitu manusia yang mana asalnya gembala kambing di padang-padang pasir. Bila mana ada sumber kekayaan daripada minyak, mereka ni berlumba-lumba untuk buat bangunan. Ni dah berlaku. Wa hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli. Ni mungkin tak berlaku lagi, iaitu ketika mana seorang lelaki dia lalu di hadapan, di tepi kubur seseorang lelaki lain, fayaqulu ya laitani makanah, kalulah aku ni boleh aku duduk tempat dia, boleh aku mati.
Dengan makna seolah-olah mati itu lebih baik daripada hidup. Ni zaman yang sangat-sangat dahsyat. Ni zaman Dajjal. Orang-orang beriman bila lalu di hadapan kubur orang lain, katalah lebih baik kalaulah aku mati, aku duduk tempat dia daripada aku menghadapi hari-hari yang sangat-sangat dahsyat. Kerana nak mati, nak bunuh diri tak boleh. Nak mati, nak bunuh diri itu dosa besar. Tapi nak kata seolah-olah kalaulah aku mati ni lebih baik daripada aku hidup pada zaman hari ni. Mana pada zaman-zaman yang sangat-sangat berat, zaman-zaman ujian yang sangat-sangat berat, ujian orang beriman sangat-sangat berat, iaitu zaman-zaman Dajjal. Zaman-zaman orang itu nak murtad, nak ikut Dajjal tu mudah sangat. Jadi orang beriman tu sangat sayang kepada iman dia tu, takut dia kufur, takut dia murtad. Dia lalu dia pergi kubur, kalaulah aku mati pada hari ini lebih baik daripada aku hidup. Mana kita tak ada lah. Kalau nak kata demo nak mati dok tek lagi, tak sih. Kita nak hidup lagi 10 tahun, 20 tahun untuk kita buat amal ibadah. Tapi siapa satu zaman orang yang beriman ni merasakan mati itu lebih baik daripada dia hidup. Tu siapa zaman tu. Ni tak siapa lagi. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ni hak berat-berat dah. Iaitu sehingga matahari terbit daripada barat. Pada ketika tu bila orang tengok semua nak pakat bertaubat berlaku, pakat nak sujud berlaku, pakat nak amal ibadah berlaku, tapi pada masa tu tidak ada guna. Jadi kita ni bukan kita tunggu sampai masa tu, cukup semata-mata kematian kita itu mengingatkan kita untuk kita beramal ibadah. Selagi mana kita hidup ni, selagi mana kita bernyawa, selagi mana kita bernafas, selagi mana kita masih lagi sihat, boleh mari masjid, boleh mendengar agama, boleh kita buat amal ibadah ni lah, kita usaha sebelum mari kematian kita. Untuk nanti tunggu terbit daripada barat. Terbit daripada barat, hak tu tak ada dah nak buat amal ibadah tidak diterima oleh Allah Taala. Begitu selepas kita mati, kita nak berzikir, kita nak sembahyang 2 rakaat pun tak boleh dah. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas. Dan apabila matahari terbit daripada barat dan dilihat oleh manusia, yakni amanu ajma'un. Mereka ni pakat beriman berlaku. Yakin dengan apa yang diriwayat oleh Nabi bahawa satu ketika matahari akan terbit daripada arah barat. Bila lagu tu benar agama Islam ni. Benar agama Islam, Nabi kata matahari akan terbit daripada arah barat. Pakat nak beriman berlaku. Tapi iman pada masa tu, amal ibadah pada masa tu tidak lagi diterima. Orang beriman terus beriman. Orang kafir kekal dalam keadaan kafir, tidak lagi diterima taubat mereka. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Pada ketika tu tidak ada lagi guna iman. Jadi masa beriman beramal, masa kita hidup ni, masa kita hidup, masa sebelum kita mati, dan juga masa sebelum matahari terbit daripada arah barat. Lam takun amanat min qablu. Jadi nak beriman sebelum tu dia tidak beriman, tak ada guna dah. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun nak buat amal soleh, tak ada guna dah pada masa tu. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulan. Dan ketika mana berlaku kiamat, Nabi royak wa qad nashara ar-rajulan thawbahuma. Dua orang lelaki duduk buka pakaian, duduk tengok pakaian. Masa kiamat tu berlaku. Dengan makna kiamat ni berlaku dalam keadaan tiba-tiba yang mana dunia ni masih rancak. Kehidupan dunia ni masih rancak. Orang duk nego-nego lah, orang duk kebun-kebun lah, orang duk jabat-jabat lah. Berlaku kiamat secara tiba-tiba dalam keadaan dunia ni masih lagi rancak. Jadi Nabi royak sini yang mana berlaku tu ketika mana dua orang lelaki ni duk balik pakaian. Tokai kedai dengan orang nak beli pakaian dia tu duk balik. Fala yatabaya'ani, tak sempat dua orang ni, hak ni nak jual, hak ni nak beli, tak sempat jual beli, berlakunya kiamat. Wala yatwiyanihi, tak sempat nak lipat semula pakaian tu, berlakunya kiamat. Wala taqumanna as-sa'ah wa qad sanafa ar-rajulu bila bani liqihi fala yat'amuhu. Dan akan berlaku kiamat dan seorang lelaki itu baru sudah duk peroh susu. Susu kambing dia, susu unta dan susu lembu dia baru sudah duk peroh, buat balik tak sempat nak minum, berlaku kiamat. Dengan makna berlaku kiamat secara tiba-tiba dalam keadaan dunia tu berjalan seperti biasa. Tak ada kata semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk, semakin lama dunia ni semakin kata tanda-tanda kiamat tu tidak. Allah Ta'ala berlaku tiba-tiba. Mak berlaku tiba-tiba dalam keadaan menyangka bahawa esok tu seperti biasa. Hari ni, esok, lusa. Tapi berlaku kiamat secara tiba-tiba tu dalam keadaan manusia tak sedar bahawa saat tu berlaku kiamat.
wala taqumas saah wala taquman nasaah wa huwa yulitu haudahu, dan berlaku kiamat dalam keadaan seorang lelaki tu, seorang tu dia duduk beki kolam dia, kolam rumah dia tu dia duduk beki, fala yasqi fihi, tak sempat dia nak letak air, nak duduk beki kolam, mana duk buat bangunan, duk buat kolam rumah dia tu, duk buat kolam tak sempat nak letak air, berlaku kiamat. Dengan mana dunia tu berjalan seperti biasa. Wala taquman nasaah wa qad rafa uklatahu ila fihi fala yat'amuha, dan juga berlaku kiamat dalam keadaan seorang tu akad nak makan, nak masuk makanan dalam mulut tak sempat dia nak makan, berlaku kiamat. Dan berlaku kiamat ni semata-mata kepada orang kafir. Orang-orang beriman tak ada dah. Satu ketika iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia mengirim, Allah Taala kirim angin yang lembut, ia akan masuk ke bawah ketiak orang beriman. Dalam hadis sebut sapalah orang itu dia duduk dalam gua sekali, angin itu akan sapah dan akan mematikan seluruh orang beriman. Dan ulama kata lebih kurang 100 tahun selepas tu, lama 100 tahun selepas tu barulah berlaku kiamat. Dan berlaku kiamat ni hanya semata-mata kepada orang yang benar-benar jahat, orang yang kafir, orang yang benar-benar jahat, orang-orang ahli maksiat yang ada atas muka dunia ni. Dengan makna masuk berlaku kiamat tu orang beriman tak ada dah. Orang beriman lebih kurang 100 tahun sebelum tu. Macam kita hari ni nak banding, hari ni kita 2022, 1922, 100 tahun sebelum ni keadaan sangat-sangat berbeza, sangat-sangat berbeza. Jadi 100 tahun selepas habis dah orang beriman tu, keadaan tu memang hanya semata-mata tinggal orang kafir. Orang kafir yang hidup atas muka dunia tak ada lagi. Sebab tu dalam hadis sebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah masih ada orang yang duduk sebut Allah, Allah, Allah. Ada orang dia sebut Allah. Jadi atas muka dunia tak ada dah. Hatta orang sebut nama Allah pun tak ada dah. Jadi 100 tahun selepas tu berlaku kiamat, berlaku semata-mata kepada orang kafir, kepada ahli maksiat. Jadi hak berlaku ni bukan kepada orang-orang beriman, tidak. Jadi dahsyatnya kiamat yang segala yang Allah Taala sebut, gunung-gunung bertaburan menjadi debu, dengan bintang-bintang berguguran, dengan gempur bumi, segala perkara berlaku kiamat tu tidak berlaku kepada orang-orang yang beriman, semata-mata kepada orang kafir. Tapi dunia pada masa tu seolah-olah seperti biasa. Orang kafir duduk kerja, duduk nego, duduk gapo semua atas muka dunia ni, berlaku dalam keadaan mereka tu tidak sedar akan berlakunya kiamat. Jadi insya-Allah kita berhenti situ. Kita sambung banyaknya gempur dan waktu semakin cepat. Waktu semakin cepat. Ini yang mana hak berhubung dengan hadis tadi.